Okay, alright. Okay, right. So ni ialah kita punya apa ni 4.3. Okay, topik yang paling besar lah. Kalau sepatutnya kalau tutorial tu minggu depan saya cover. Okay, 3 jam tu kita cover 4.3 hybridization sahaja. Sebab memang konten dia sangat banyak. Okay, right. Lepas tu bila masuk 4.4 macam relax sikit. Okay, relax sikit. 4.5 pun relax sikit. Dia macam hafal-hafal je. Okay, 4.3 is actually hybridization. Okay, or orbital overlap and hybridization. Okay, right. So kita akan go through types of hybridization lah. Okay, apa ni, bear in mind, okay, sebelum ni beryllium, okay, contohlah beryllium central atom ni, okay, dia ada s orbital, ada p orbital, okay, right. So dia tak akan appear bila dia akan jadi central atom, okay, dia tak akan appear as s orbital atau p orbital. Okay, dia akan appear a new orbital which is hybrid orbital. Okay, alright. Depends on how many electron pair around the central atom tu. Okay, kalau ada dua, so dia sp lah, sp. Okay, kalau dia tiga, contohnya kalau tiga. Kalau tiga around the central atom. So bila dia tiga, dia sp2. Okay, dia trigonal planar. Okay, alright. Kalau dia empat. Tengok mana empat. Ni SP. Tadi tu SP2, ni SP3. Dia empat. Dia punya terminal dia ada empat. Okay. So, dia akan jadi orbital dia ni bukan S dengan P lagi dah. Okay, dia akan jadi SP3 orbital. Okay, hybrid orbital. Dan seterusnya. Okay, right? Okay. Kalau sebelum ni, okay, bila belajar apa, sekolah menengah kan, okay. Saya buka plain sikit. Contoh. Okay, saya buka plain sikit. Contohlah, okay. Kalau kita nak tunjukkan bonding tu, okay, nak tunjukkan covalent tu. Kalau saya ambil contoh macam BeCl, BCl2 lah macam contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama, kita pun buatlah beryllium, Be, okay, right. So asal dia, okay, ni saya lukis yang asal dia. Okay, beryllium ni, okay, kita ni dia punya central, dia punya, let's say ni dia punya nucleus. So ni dia punya petala dia. Asal dia dua je kan, dua ni dekat-dekat sebab dia apa? Doublet kan, dia doublet. Okay, right. Tapi bila kita buat apa ni, sharing, okay, saya ambil, let's say lah, apa, yang biru tadi, dia ada dua, satu Cl sini, satu Cl sini. So kita punya elektron pun kena hybridize lah, ada dua lah. Tak boleh duduk rapat-rapat, dia kena satu duduk sini, satu duduk sini. Okay, alright. Lepas tu Cl pula, kita pun buatlah macam ni. Dia share kan, bertindih kat sini. Okay, so ni Cl pun bertindih kat sini. Okay, right. Cl. Okay, right. Kita punya elektron lah. Kalau Cl pula, sini Cl sini, 1, 2. Yang ni kan dia duduk kat petala dia kan. Ingat lagi tak sekolah menengah ni? PM-nya. Kan gaya-gaya macam ni kan? Ingat. Kita nak tunjukkan dia sharing. Okay, so tengok di sini. Pangkah tu elektron lah. Okay, ni ialah gaya. Ni ialah style waktu kita belajar SPM tu. Okay, so sekarang ni kita advance sikit. Okay, kita fokus pada orbital diagram untuk central atom. Okay, apa orbital dia pula?
orbital dia jadi apa. Okay, alright. Apa jadi pula pada yang ni? Yang ni diguna orbital yang mana? Okay, alright. So lebih kurang macam ni lah, tapi lebih advance. Okay, right. So tak lari pun, dia bukannya satu benda yang baru. Yes, dia bukan satu benda yang baru lah. So kita advance kan sikit. Kita nampak beryllium asalnya dua tepek ni kan. Okay, lepas tu dia kena asingkan. Satu duduk sini. Kenapa dia kena asingkan? Dia kena single. Sebab dia nak buat sharing, nak buat bonding dengan Cl. Dia pun sama nak bonding dengan Cl. Satu bond kan single bond. Okay, right. So dia kenalah separate kan. Satu duduk sini, satu duduk sini. Okay, right. So ni contoh waktu SPM. Okay. Right. Tapi yang kita punya sekarang ni ialah hybridization. Hybridization ini. Okay. Right. Kita tengok pada yang pertama ni lah sp hybrid orbital. Okay. Dia case by case. Kita akan go through satu-satu kita punya case kita ni. So bila awak jawab awak dapat molekul, awak kena identify dia ni case apa. sp3 ke, sp2 ke, sp3d ke. Okay. Right. Okay. Tengok. So, step yang pertama, bila kita dapat beryllium Cl2, okay, first mesti, tak lain dan tak bukan, mesti kena buat Lewis structure. Jangan terus skip kepada yang ni. Sebab kita tahu dia ada lone pair ke tak? Tak tahu. Apa molecular shape dia? Tak tahu lagi. So, kita kena figure out dulu benda tu. Okay, by using Lewis structure. Okay, alright. So, based on Lewis structure, ni kan, incomplete octet kan. Okay, right. So dia tak perlu pun jadikan dia octet. Jangan buat double bond. Okay, right. So molecular geometry dia linear, bond angle dia 180. Ni semua 8.2 lah. Okay, 8.2. Molecular geometry dengan bond angle ni. Okay, alright. So kita fokus pada beryllium. So ground state dia, kita tengok lah. Dia ni 1s ke 2s. Fokus pada valence electron dia. Okay, jangan lukis orbital diagram untuk semua. Tak. Kita hanya ambil orbital diagram untuk valence electron saja. Sebab valence electron yang akan buat bonding dengan atom yang lain. Okay, yang valence electron juga. Okay, right. Yang inner electron tu sebenarnya tak duduk situ je kan. Duduk situ je. Dia tak buat pun bonding. Dia tak buat pun sharing. Okay, so kita tengok pada valence electron. Okay, 2s, 2p, so dia ialah 2 elektron, 2s saja. Okay, kenapa kita kena lukis 2p? Sebab nanti kita kena excited kan dia. Kan yang saya cakap tadi, kita kena duduk sebelah. Tapi bila nak excited ni mesti kena ada space. Ada space, so satu sini supaya nanti klorin nak masuk, elektron klorin duduk satu, duduk kat sini. Satu lagi elektron klorin duduk kat sini. Okay, boleh dapat okay, right. So excited state beryllium, okay, satu sini buat single. Ini kita panggil excited. Okay, alright. And then hybrid pula. So dia tak akan appear s orbital, dia tak akan appear p orbital, dia akan jadi orbital yang baru. Yang the outer layer ni lah. Outermost electron ni, okay, dia akan duduk pada orbital yang baru. Nama orbital dia adalah hybrid orbital. So, apa nama orbital dia? sp orbital. Ni sp orbital. Dia bentuk dia seakan-akan p orbital. Okay, tapi dia ialah sp orbital. Gabungan s dan satu p. Okay, right. So, 2p ni jadi empty lah. Sebab tak guna kan? Tak guna. Okay, alright. Okay, so ni ialah hybrid state dia. Okay, and then kita kena lukis overlapping, orbital overlapping. Macam mana dia boleh overlap tu? Okay, macam mana boleh overlap tu? Kat mana sigma bond tu? Okay, right. Macam sama, lebih kurang je macam kita buat yang saya buat tadi tu. Tapi lebih detail. Ni kan macam simple sangat ni kan. Okay, right. Lebih detail. Okay, right. So kita hanya tunjukkan elektron yang overlap saja. Kalau klorin kita hanya tunjukkan 2p, salah satu 2p saja. Dia kan ada, kalau klorin dia ada 3p, betul tak? Okay, px, py, pz, px dia dah fully occupied, py dah fully occupied. Let's say ni pz. Okay, right. So kita lukis salah satu p yang
Yang tak cukup lagi tu, yang single tu. So yang single tu yang akan overlap dengan beryllium, sp beryllium. Okay, orbital sp beryllium. Okay, alright. And then itulah sepatutnya awak kena um, kena labelkan orbital ni. Okay, kalau yang biru ni orbital sp, kalau Cl ni orbital 2p, 2p, 2p. Okay, and then kena labelkan sigma, and then kita kena labelkan yang sharing tu, electrons ni. Okay, alright. Okay, so these two hybrid orbitals lay on the same line. This angle between them is 180 degree. So each of the beryllium chloride bond is then formed by the overlapping of the sp hybrid orbital of beryllium and p orbital of chlorine, resulting a linear geometry. Dia akan form sigma bond. Okay, boleh tak faham yang ni? Boleh.